وصحبه أجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, di mana kita telah tiba pada riwayat yang ke-5003 berkenaan tentang tahrimi, pengharaman akli memakan lahmil humuril insiyah, daging keldai. Al-humuril insiyah bermaksud keldai. Al-insiyah tu tak adalah diterjemahkan sebab semua keldai sama, tak kiralah jinak ke tak jinak. Kenapa al-insiyah maksudnya dibawakan untuk keldai? Kerana dalam bahasa Arab kalau al-humurul wahsyiyah bermaksud kuda zebra. Maka sebab itu tak adalah diterjemahkan. Lalu betulkan balik jika para pelajar diterjemahkan insiyah kepada jinak ke ataupun apa ke, maka ianya tidaklah diterjemahkan. Al-humurul insiyah bermaksud keldai. Al-humurul wahsyiyah bermaksud adalah kuda zebra. Maka apakah hukum memakan keldai? Maka hukumnya adalah haram. Riwayat yang ke-5003 daripada Sahih Imam Muslim. Baca sanad dia. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang an mut'atin nisa, daripada menikahi wanita untuk tempoh yang tertentu. Nikah mut'ah. Nabi SAW melarang daripada menikahi wanita dengan cara mut'ah, iaitu menikahi untuk tempoh yang tertentu. Yauma Khaybar, bilakah larangan ini berlaku? Sewaktu peperangan Khaybar. Perang Khaybar berlaku pada awal tahun yang ke-7 Hijrah. Perkara yang kedua Nabi larang pada peperangan Khaybar adalah wa'an luhumil humuril insiyah, dan Nabi larang daripada memakan daging keldai. Riwayat 5003 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama, yang mana Nabi larang daripada memakan keldai, hukumnya adalah haram. Wa bi ilai qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ibn Numair wa Zuhair bin Harb qalu wa hadatsana Sufyan tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsana Ibn Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah tahwil. وبه إليه قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس تهويل. وبه إليه قال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث يونس وأن أكل لحوم الحمر الإنسية, dan Nabi melarang daripada memakan daging keldai. Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang ke-246, kata Imam Nawawi rahimahullah berdasarkan hadis-hadis yang kita baca ini, ikhtalafal ulama, para ulama telah berbeza pendapat apakah hukum memakan keldai. Kata Imam Nawawi, faqala al-jamaahiru minas sahabati wat tabi'in, majoriti daripada kalangan sahabat dan tabi'in, begitu juga ulama-ulama selepas mereka menyebut bitahrimi luhumiha, haram memakan daging keldai, berdasarkan hadis-hadis sahih lagi jelas yang kita telah baca tadi dan bakal kita baca sebentar lagi. Ada juga di antara para sahabat yang mengatakan tidak haram daging keldai. Contohnya adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Malik dinukilkan daripada beliau ada tiga pendapat. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ammal hadithul madhkur fi sunani Abi Daud, dan hadis yang ada dalam Sunan Abu Daud daripada Ghalib bin Abjar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, asabatna sanah falam yakun fi mali syai'un ut'imu ahli illa syai' min humur. Maka kata Ghalib bin Abjar, kami telah ditimpa kemarau, maka aku tidak mempunyai sebarang harta untuk aku memberi makan ahli keluargaku kecuali sedikit daripada daging keldai. Maka Nabi SAW pada waktu itu membenarkan. Maka apakah maksud dia?
Maka Nabi SAW bersabda, at'im ahlaka, berilah makan kepada keluarga kamu, min samini humurik, daripada lemak, daripada sesuatu yang boleh dimanfaatkan daripada keldai. Fa innama haramtuha min ajli jawalil qaryah. Sabda Nabi SAW, aku haramkan keldai hanya kerana situasi yang berada di Khaybar. Maka adakah ini adalah betul hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fa hadzal haditsu muttarab mukhtalaful isnad. Hadis ini adalah terdapat ittirab, terdapat percanggahan terutamanya pada sanadnya. Syadidul ikhtilaf, sangat-sangat banyak percanggahan. Maka sebab itu riwayat tersebut tidak boleh dijadikan dalil. Jelas ke jelas? 4000 5005 baca sanad dia. Abu Tha'labah Al-Khashani radhiyallahu ta'ala berkata, harama Rasulullah, Nabi SAW telah mengharamkan luhumal humuril ahliyah, memakan daging keldai. Ahlan, terima kasih. Waalaikumsalam Ummi Abi, terima kasih Roha yang bantu share Aisyah. Terima kasih banyak-banyak hambanya, ayah di atas giftnya. Cinta Allah, cinta Rasul. Terima kasih Haslinda dan juga semua yang berada di ruangan TikTok yang saya perasan Syafiq Din, yang berada di ruangan Facebook Izzi Aish, kemudian Kamisah dan juga Fatimah Samsuddin serta semua sahabat-sahabat yang. Terima kasih banyak-banyak Umi Abi. Moga Allah balas semua dengan sebab kebaikan dan ganjaran dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Riwayat yang ke-5006 tidak diterjemahkan sebab lebih kurang sama dengan riwayat sebelumnya. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsani Nafi' wa Salimun an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli luhumil humuril ahliyah. 5007 baca sanad dia. Maka hadis ini menerangkan Nabi SAW mengharamkan daging keldai walaupun ketika itu para sahabat berada dalam keadaan ditimpa kelaparan yang amat. Maka hadis ini ada menyebut nanti di hujung, wa kana an-nas ihtaju ilaiha. Manusia sangat perlukan untuk memakan sesuatu, waktu itu pun Nabi haramkan untuk makan keldai. Maka apatah lagi pada waktu yang lain. 5007 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau telah berkata, naha Rasulullah, Nabi SAW telah melarang an aklil himar, daripada memakan keldai. Al-ahli bermaksudnya keldai. Tak kisahlah keldai itu jinak ke ataupun tak jinak ke, maka Nabi larang daripada memakan keldai. Maka al-ahli itu bukanlah bermaksud keldai jinak yang Nabi larang. Tak. Semua jenis keldai Nabi SAW larang. Yaumah Khaybar, pada peperangan Khaybar. Wa kana nas, dan adalah orang ramai ketika itu, ihtaju ilaiha, sangat memerlukannya sebab mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan pada ketika itu perang dan kehabisan bekalan pun Nabi SAW larang. Riwayat yang seterusnya Imam Muslim bawakan nak menunjukkan bahawa apabila Nabi suruh pada awalnya untuk membuang daging keldai yang sedang dimasak dan Nabi suruh pecahkan periuk-periuk yang memasak, menunjukkan bahawa ianya adalah najis, ianya adalah tidak suci, maka Nabi SAW suruh pecahkan. Maka para sahabat berkata, boleh tak kami basuh wahai Rasulullah? Maka barulah Nabi SAW izinkan. Terus, maka ini ada beberapa riwayat berkenaan tentang Nabi suruh buang walaupun daging itu tengah dimasak. Terus, kata Asy-Syaibani, aku telah bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu an luhumil humuril ahliyah, berkenaan tentang daging keldai. Faqala, maka Abdullah bin Abi Aufa berkata, asabatna, kami telah ditimpa maja'atun, kelaparan, yauma Khaybar, pada peperangan Khaybar. Kami telah ditimpa kelaparan pada peperangan Khaybar. Maksudnya sepatutnya kalaulah ianya makruh Nabi bagi. Tapi apa yang berlaku? Wa nahnu ma'a Rasulillah, dan kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa qad asabna lil qaumi humuran kharijah minal Madinah, dan kami memperolehi
beberapa ekor keldai luar daripada Madinah. Madinah di sini bermaksud Khaybar. Luar daripada Khaybar kami beroleh beberapa keldai. Fanaharnaha, maka kami telah menyembelih keldai tersebut. Fa inna qudurana la taghli, maka sesungguhnya periuk-periuk kami sedang panas menggelegak. Maksudnya tengah masak. Daging tersebut tengah masak. Para sahabat pun tengah lapar. Iznada munadi Rasulillah, maka tiba-tiba penyeru daripada pihak Nabi SAW menyeru. Nanti kita akan baca siapakah yang Nabi hantar untuk menyeru pada hujung bab nanti. Maka beliau telah menyeru bahawa Nabi menyuruh anikfu'u al-qudur, terbalikkanlah kamu akan periuk-periuk, maksudnya buang segala isi dia. Wala tat'amu min luhumil humri min luhumil humri syai'a, dan janganlah kamu makan daripada daging keldai sedikit pun. Fakultu, maka aku pun bertanya, harramaha tahrima madza, apa harramaha, maka Nabi SAW telah mengharamkan dengan sebab apa? Qala, maka berkata Abdullah bin Abi Aufa, tahaddatsna bainana, kami ada bercakap sesama kami, maka ada di antara kami yang mengatakan harramahal battah, Nabi SAW mengharamkannya selama-lamanya, dan ini pendapat yang tepat. Wa harramaha min ajli, dan Nabi mengharamkan disebabkan annaha lam tuhammas, bahawa ianya tak dimasukkan ke dalam harta rampasan perang. Namun ini adalah andaian yang tak tepat. Nanti kita akan baca Nabi SAW mengharamkan selama-lamanya memakan daging keldai. 5009 baca sanad dia. Maka kami telah ditimpa kelaparan, kata Abdullah bin Abi Aufa, pada malam-malam peperangan Khaybar. Falamma kana yaumu Khaybar, maka apabila pada siang peperangan Khaybar, waqa'na, kami telah beroleh fil humuril ahliyah keldai. Fantaharnaha, maka kami telah menyembelih keldai tersebut. Falamma ghalat bihal quduru, apabila periuk sedang menggelegak masak, nada munadi Rasulillah, telah menyeru utusan Nabi SAW dengan mesej daripada Nabi, anikfa'ul qudura, terbalikkanlah periuk, wala ta'kulu min luhumil humri syai'a, dan janganlah kamu makan daripada daging keldai sedikit pun. Qala, berkata Abdullah bin Abi Aufa, faqala, maka telah berkata sebahagian orang, innama naha anha Rasulullah SAW li'annaha lam tuhammas, sesungguhnya Nabi SAW melarang kerana ianya tak dimasukkan ke dalam harta rampasan perang. Wa qala akharun naha anhal battah, dan yang lain berkata Nabi larang untuk memakannya al-battah selama-lamanya. Dan ini lebih tepat, Nabi SAW larang untuk memakan keldai selama-lamanya. 5010 baca sanad dia. Kuat sikit. Kedua sahabat ini, Bara' bin Azib dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, berkata, asabna humra, kami telah beroleh beberapa ekor keldai. Fatabakhnaha, dan kami sedang memasaknya, maka telah menyeru utusan Nabi SAW untuk anikfa'ul qudur, maka buang pada waktu itu apa yang berada di dalam periuk. Nabi tak membenarkan untuk makan keldai. Walaupun ketika itu para sahabat sedang lapar, menunjukkan ianya adalah haram, bukannya makruh dan seumpamanya. 5011 dan 12, dua hadis ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Wa bihi qala hadatsana Ibnu al-Musanna wa Ibnu Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah Nabi Isa qala al-Bara' radhiyallahu anhu, asabna yawma Khaybar humra fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikfa'ul qudur. 5012 pun lebih kurang sama riwayatnya. Wa bihi qala wa hadatsana Abu Quraib bin wa Ishaq bin Ibrahim qala Abu Quraib bin hadatsana Ibnu Bashir an Mis'ar an Thabit bin Ubaid qala sami'tu al-Bara' radhiyallahu ta'ala anhu yaqul nuhina an luhumil humuril ahliyah. 5013 baca sanad dia. Maka daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, amarana, Nabi SAW telah memerintahkan kami, an-nulqiya, untuk kami membuang, luhumul humuril ahliyah, daging-daging keldai. Nabi suruh buang. Sama ada daging tersebut niatan, belum masak, wa nadijatan, dan dah masak. Nabi suruh buang semua.
thumma lam ya'murna bi aklih, dan kemudian Nabi tidak memerintahkan kami untuk memakannya, bermaksud Nabi SAW tak bagi untuk memakan daging keldai. 5014 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani wa Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Hafsun ya'ni ibn Ghiyath an Asim bi hadzal isnadi nahwah. Terus riwayat seterusnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebab itu Abdullah bin Abbas punya pandangan, dia kata adalah tidak haram. Sebab beliau melihat bahawa dia tak nampak kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Sebab itu tadi kita baca Abdullah bin Abbas punya pendapat tidak haram. Tapi itu pendapat terpencil. Berbeza daripada majoriti para sahabat. Berbeza daripada keseluruhan hadis-hadis sahih yang sangat jelas menunjukkan pengharaman dia. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la adri, aku tidak pasti, innama naha anhu Rasulullah min ajli annahu kana hamulatan nas. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan keldai min ajli, disebabkan dari annahu, bahawa sesungguhnya keldai kana hamulatan nas, merupakan pembawa barangan ketika itu. Fakariha, maka Nabi tidak mahu, antadhhaba hamulatahum, akan habis, akan pupus pembawa barang-barang para sahabat apabila mereka masak ke semua keldai-keldai yang ada. Au haramahu fi yaumi Khaybar, ataupun Nabi SAW hanya mengharamkannya pada peperangan Khaybar, iaitu luhumul humuril ahliyah, daging keldai. Namun sebenarnya ianya adalah pengharaman selama-lamanya. 5016 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, kharajna ma Rasulillah ila Khaybar. Kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Khaybar. Kita telah kongsikan Khaybar berlaku perangnya pada tahun yang ke-7 Hijrah, pada awal tahun. Ada riwayat menyebut pada Muharram, ada riwayat menyebut pada tahun yang pada bulan yang selepasnya, Safar dan sebagainya. Maka kata Salamah bin Aqwa, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW menuju ke Khaybar. Summa innallaha fatahaha alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah membuka kota tersebut, menjadikan musuh kalah. Falamma amsanna sul yawmal ladzi futihat alaihim. Maka tak kala pada waktu petang, orang ramai pada hari yang mana telah ditawan kota Khaybar, au qadu nirana, mereka telah menyalakan api yang banyak. Maka Nabi SAW pun bertanya, mahadhi niran, apakah api-api yang dinyalakan ini? Ala ayyi syai'in tuqidun, untuk apa mereka menyalakan api? Maka mereka pun menjawab, ala lahmin, kerana nak memasak daging. Maka Nabi SAW bertanya lagi, ala ayyi lahmin, maka daging apa yang dimasak? Qalu, mereka pun menjawab, ala lahmil humuri insiyah, iaitu daging keldai. Maka Nabi SAW pun bersabda, ahrikuha, curahkanlah, buangkanlah segala apa yang berada di dalam periuk tersebut. Waksiruha, dan Nabi SAW suruh pecahkan periuk tersebut, rosakkan periuk tersebut. Maka seorang lelaki berkata, wahai utusan Allah, au nuhrikuha wa naghsiluha, boleh tak kami buang segala isi yang ada dalam periuk dan kami membasuhnya sahaja? Maka baginda pun bersabda, au zaka, begitu pun adalah boleh. Maka daripada perintah Nabi untuk memecahkan periuk dan juga untuk membasuh periuk, maka apakah maksudnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang ketiga, wujubu ghasli ma asabathu najasah. Kita belajar daripada sini wajib membasuh apa yang terkena najis. Wa annal ina'an najis, dan sesungguhnya bekas yang najis ianya menjadi suci apabila dibasuh walaupun sekali. Wala yahtaj, dan tidak perlu untuk basuh sampai 7 kali. Idza kanat ghairu najasatil kalbi wal khinzir, selagi mana ianya bukanlah najis disebabkan anjing ataupun khinzir. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama. Wa inda Ahmad, Imam Ahmad kata semua najis perlu untuk basuh sebanyak 7 kali. Terus baca riwayat dia. 5017 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Hammad bin Mas'ad wa Safwan bin Isa tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Nadar qala hadatsana Abu Asim an-Nabil kulluhum an Yazid bin Abi Ubaid bi hadzal isnad. 5018 baca sanad dia.
Maka apabila Nabi SAW telah membuka, telah menawan kota Khaybar, para ulama berbeza pendapat adakah Khaybar ditawan ataupun berlakunya perjanjian damai. Ringkasannya seperti yang kita telah baca pada tajuk peperangan, maka para ulama menyebut ada bahagian yang ditawan sebab musuh kalah kerana berperang, dan ada bahagian yang ianya diserahkan secara berdamai kepada Nabi SAW, dengan Nabi mengizinkan untuk orang-orang Yahudi Banu Nadir mereka kekal tinggal di Khaybar, dan mereka perlu pergi apabila Nabi SAW meminta mereka untuk pergi. Maka beliau berkata, asabna, maka kami telah beroleh beberapa ekor keldai kharijam minal qaryah, daripada kota Khaybar. Fatabakhna minha, maka kami telah memasak daripada daging tersebut. Maka telah menyeru utusan Nabi SAW, ala, dengarlah semua, innallaha wa rasulahu yanhayanikum, sesungguhnya Allah dan Rasul melarang kamu, anha, daripada memakan daging keldai. Fa innaha rijsun, maka dalam riwayat ini menjelaskan kenapa dilarang, kerana sesungguhnya daging keldai itu adalah najis, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Maka apa yang para sahabat buat walaupun mereka tengah lapar, taatnya mereka kepada Allah dan Rasul para sahabat, maka kata perawi, fa'ukfi'atil qudur, maka diterbalikkan periuk belanga, bima fiha, dengan segala isi yang ada di dalamnya, wa innaha, sedangkan periuk tersebut, latafuru, sedang menggelegak masak, bima fiha, dengan daging yang ada di dalamnya. Taatnya para sahabat walaupun mereka tengah lapar, bila Nabi kata tak boleh makan, maka mereka buang semuanya. Zaman kita berbeza. Zaman kita kalaulah benda tu dah viral ataupun benda tu membawa keuntungan dan dimaklumkan bahawa tak boleh makan di sini, maka orang susah kadangkala untuk terima, susah kadangkala untuk mengambil perhatian, kecuali orang-orang yang Allah beri kekuatan kepada mereka. 5019 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan siapakah utusan yang Nabi hantar untuk maklumkan kepada orang ramai agar tidak memakan daging keldai. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau telah berkata, lamma kana yaum Khaybar, tak kala peperangan Khaybar, telah datang ja'ajain, telah datang seseorang, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ukilatil humur, daging keldai sedang dimakan. Maka datang pula orang yang kedua berkata, wahai Rasulullah, ufniyatil humur, akan habislah keldai, sebab para sahabat tengah lapar dan mereka telah mula menyembelih keldai. Maka Nabi SAW telah menyuruh Abu Talha, fanada, maka Abu Talha telah menyuruh, innallaha wa rasulah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, melarang kamu, an luhumil umur, daripada memakan daging keldai. Kenapa dilarang? Fa innaha rijsun, kerana daging keldai itu adalah najis. Ianya adalah najis, rijsun atau najas, kedua-duanya memberi maksud yang sama. Qala fa ukfiatil quduru bima fiha, maka para sahabat pun menterbalikkan periuk dengan segala isi yang berada di dalam periuk tersebut. Kita nak baca lebih kurang 4 hadis, 5 hadis berkenaan tentang harus memakan daging kuda. Maka adakah boleh makan daging kuda? Maka jawapan dia adalah boleh. Cuma ada sebahagian kuda harga dia mahal sampai berjuta. Maka kadang-kala kalau nak makan, maka ianya pada waktu itu kena makan lama-lama sikit. Sebab daging dia mahal. Tapi kalaulah kuda yang mahal tu tak adalah orang makan. Cumanya kat sini nak menunjukkan bahawa harus boleh untuk memakan daging kuda. Cumanya Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Baris yang kedua kata Imam Nawawi, ikhtalafal ulama, para ulama berbeza pendapat tentang daging kuda. Maka mazhab Imam Syafi'i, majoriti para ulama yang terdahulu dan kemudian menyebut annahu mubah, ianya adalah harus, tidak makruh untuk makan daging kuda. Sementara Imam Abu Hanifah dua baris selepas itu berkata, qala Abu Hanifah ya'tham bi aklih, maka berdosa jika makan daging kuda, namun beliau tidaklah menyebut dengan jelas ianya adalah haram. Maka Imam Abu Hanifah kata tidak boleh makan daging kuda. 5020 baca sanad dia.
Maka Nabi SAW telah melarang suatu peperangan Khaybar daripada memakan daging keldai an luhumil humuril ahliyah wa adhina, dan Nabi memberi izin fi luhumil khayl untuk memakan daging kuda. Maka boleh untuk makan daging kuda. Cumanya dekat negara kita kita jaranglah nampak orang jual daging kuda, burger kuda ataupun kuda goreng. Maka jarang, tapi sebenarnya boleh dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama. 5021 baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, akalna zamana Khaybar, kami telah makan sewaktu peperangan Khaybar al-khayla kuda, wa humur al-wahshi, dan juga zebra. Zebra pun boleh makan. Humur wahshi zebra, humur ahli ataupun humur insi keldai. Maka ahli dan insi itu para pelajar jangan terjemahkan pula bila dah dinisbahkan kepada humur, maksudnya adalah keldai. Maka humur wahsy adalah zebra. Maka kami makan kuda zebra dan juga kuda. Dan Nabi SAW melarang kami daripada memakan keldai. 5022 kita tidak terjemahkan sebab hanya dikongsikan sanad di sini tanpa matan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Wahb bin Tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Yaqub ad-Dawraqi wa Ahmad bin Utsman an-Nawfali qala hadatsana Abu Asim kilahuma an Ibn Jurayj bi hadzal isnad. 5023 baca sanad dia. Maka daripada Asma radhiyallahu ta'ala beliau berkata, naharna, kami telah menyembelih farasan kuda pada zaman Nabi SAW, fa'akalna, maka kami telah memakannya. Ahlan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aisyah tanya, adakah boleh beli time darurat? Tak, daging kuda adalah halal mengikut majoriti para ulama berdasarkan hadis-hadis ni. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook dan juga yang berada di ruangan TikTok, maka daging kuda adalah halal. Cuma tak adalah orang jual sebab kuda ni lebih mahal daripada unta. Unta seekor pun kalaulah beli dekat Mekah lebih kurang 3 ke 4 ribu ringgit. Unta yang biasa, bukanlah unta yang benar-benar muda, benar-benar sedap daging dia. Unta biasa 3 ke 4 ribu. Kalau dah sampai Malaysia, maka harga dia mungkin 8 ke 9 ribu mungkin. Tapi kuda lebih mahal. Kuda lebih mahal daripada unta, sebab itu tak adalah orang nak jual di negara kita. Tapi sebenarnya boleh, bukan time darurat, bila-bila masa pun boleh. Ada tak para pelajar nak sponsor daging kuda? Okey, nanti boleh bincangkan. 5023 dah baca sanad dah? Kita dah baca dah hadis ni. 5024 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah Tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Sama kilahuma an Hisham bi hadzal isnad. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang dhab. Maka Imam Muslim membawakan banyak hadis berkenaan tentang dhab. Apakah dhab? Biawak padang pasir. Maka apakah hukum makan dhab, biawak padang pasir, yang mana hukumnya adalah boleh, ianya adalah halal, cuma Nabi SAW tak makan. Tapi para sahabat pernah makan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak melarangnya. 5025 baca sanad dia. Banyak hadisnya, lebih kurang 4 muka surat berkenaan tentang dhab. Terus Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala telah berkata, su'ilan Nabi SAW telah ditanya anil dhabbi, berkenaan tentang dhab, biawak padang pasir. Maka baginda bersabda, lastu bi'akilih, tidaklah aku memakannya, wala muharrimih, dan tidak pula aku mengharamkannya. 5026 riwayat lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits an Tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulan Rasulullah SAW an akli dhab faqala la akuluh wa la uharrimuh. Maka apakah hukum makan dhab? Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang ketiga daripada awal tajuk, wa ajma'al muslimun, para ulama telah sepakat ala anna dhab halal, bahawa sesungguhnya dhab, biawak padang pasir adalah halal. Dhab adalah halal. Cuma nak makan tak makan dia. Ada setengah orang yang memakan, dia memakan untuk jadikan ubat kuat, yang lelaki, setengah orang.
maka ada orang makan dengan tujuan itu. Namun daripada sudut adakah ianya halal, semua ulama kata halal. Cumanya kata Imam Nawawi dinukilkan daripada sebahagian pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan ianya adalah makruh. Terus baca riwayat 5027, baca sanad dia. Maka seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, hadis riwayat Abdullah bin Umar, wahwa alal mimbar, ketika itu Nabi sedang berada di atas mimbar, berkenaan tentang memakan dhab, biawak padang pasir. Maka baginda bersabda, la akuluh, aku tidaklah memakannya, wala uharrimuh, dan aku juga tidak mengharamkannya. 5028 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama riwayat ini. Wa bi ilai qala hadatsana Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Yahya an Ubaidillah bimislih fi hadzal isnad. 5029 sanad dia panjang, namun hadis ni kita terjemahkan. Baca sanad dia. telah datang telah dibawa kepada Nabi SAW dengan dhab, dihidangkan kepada Nabi. Falam ya'kulu, maka baginda tidak makan, kata Ayub, maka baginda tidak makan. Walam yuharrimhu, dan Nabi tidak mengharamkannya. Wa fi hadis Usama qala qama rajulun fil masjid, telah bangun seorang lelaki dalam masjid dan Nabi SAW ketika itu di atas mimbar. Terus riwayat yang seterusnya 5030. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW telah bersama dengan beberapa orang min ashabihi, daripada para sahabat baginda. Antara sahabat yang ada adalah fihim Sa'ad, adalah Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Wa utu bilahmi dhabbin, dan mereka telah didatangkan kepada mereka daging biawak padang pasir, dhab. Fanadat imra'atun min nisa'in nabi, maka telah menyeru seorang wanita daripada kalangan isteri Nabi, sebab dia tahu Nabi tak makan. Innahu lahmu dhabbin, sesungguhnya ianya adalah daging dhab, daging biawak padang pasir. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, kulu, makanlah kamu, fa innahu halal. Hadis ni jelas menyebut bahawa ianya adalah halal. Walakinnahu laisa min ta'ami, akan tetapi ianya bukanlah daripada makananku. Maksudnya Nabi tidak boleh untuk makan dhab. Maka sebab itu Nabi tak makan bukanlah menunjukkan haram. Banyak orang yang mana dia tak boleh makan sesuatu, tetapi bukan kerana benda tersebut haram. Ada orang tak boleh makan ikan, tak boleh makan ayam. Maka sebenarnya Nabi tak makan kerana Nabi SAW tidak suka dan juga tidak berapa selesa. 5031 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Taubat al-Anbari qala li Sya'bi ara'aita hadits al-Hasani an Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'at ibn Umar radhiyallahu anhuma qariban min sanataini aw sanah wa nisf. Maka kata perawi, aku telah duduk bersama dengan Abdullah bin Umar lebih kurang 2 tahun ataupun setahun setengah. Falam asma'u rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadha qala kana nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim Sa'ad bimithli hadits Muaz. 5032 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau telah berkata, dakhaltu ana wa Khalid bin al-Walid. Aku telah masuk, kata Abdullah bin Abbas, aku telah masuk bersama dengan Khalid bin al-Walid, bersama dengan Nabi SAW, Baita Maimunah, rumah Maimunah. Maimunah binti Harith, isteri Nabi. Maka Abdullah bin Abbas dan juga Khalid ibn al-Walid, mereka berdua adalah anak saudara kepada Maimunah binti Harith radhiyallahu ta'ala. Sebab itu pada baris yang ketiga kata Imam Nawawi, yakni khalah Khalid ibn al-Walid wa khalah ibn Abbas, maka mereka berdua adalah
anak saudara kepada isteri Nabi Maimunah binti Haris. Khalah bermaksud bahawa adalah adik-beradik kepada ibu mereka. Sebab itu Imam Nawawi terangkan, wa ummu Khalid, nama ibu kepada Khalid ibn Walid adalah Lubabah As-Sughra, dan nama kepada ibu Abdullah bin Abbas adalah Lubabah Al-Kubra. Sementara itu Maimunah dan Ummu Hafid, mereka keempat-empat ini adalah adik-beradik. Mereka ni adik-beradik. Maimunah isteri Nabi, Hafidah yang bawa dhab yang kita akan baca dalam riwayat nanti. Kemudian Lubabah yang merupakan ibu kepada Abdullah bin Abbas, dipanggil Lubabah Kubra sebab orang Arab biasa nama anak mereka diberikan nama yang sama. Maka Lubabah dewasa sebagai kakak, maka itu pun adik-beradik. Itu ibu kepada Abdullah bin Abbas. Dan Lubabah Sughra yang merupakan adik-beradik, itu merupakan ibu kepada Khalid ibn Walid. Jelas ke jelas? Maka ini adalah 4 orang adik-beradik. Maka mereka pun masuk jumpa dengan makcik mereka. Fa'utiya bi dhabbin mahnus, maka dibawakan dhab, biawak padang pasir mahnus yang telah dibarbecue, yang telah dipanggang dibawa kepada Nabi. Dan Nabi SAW tak tahu itu adalah dhab. Fa'ahwa ilaihi Rasulullah biyadih, maka Nabi telah menghulurkan kepada daging tersebut dengan tangannya. Faqala ba'dun niswatil lati fi baiti Maimunah, maka telah berkata sebahagian wanita yang berada di rumah Maimunah, akhbiru Rasulullah, maklumkanlah kamu kepada Nabi SAW bima yuridu an yakul, dengan benda yang Nabi ingin untuk makan. Maka Nabi SAW pun menarik tangan baginda lalu bertanya, kata Abdullah bin Abbas, aku bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah, adakah ianya haram wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, la, ianya tidaklah haram, walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi, namun akan tetapi ianya tidak dijumpai di tempatku, fa ajiduni u'afuhu, maka aku mendapati diriku tidak menyukainya. Berkata Khalid ibn Walid, fajtarartuhum, maka aku pun menarik hidangan tersebut, fa'akaltuhu, dan aku memakannya bersendirian, wa Rasulullah SAW yanzur, dan Nabi SAW melihat aku makan. Maka menunjukkan boleh, sebab Nabi SAW tak larang untuk memakan, cuma Nabi SAW tidak suka. Jelas ke jelas? 5033, hadis ini menerangkan siapakah yang membawa dhab tersebut. Terus maka kata Saifullah, aku telah masuk bersama dengan Nabi SAW menemui Maimunah isteri Nabi. Wahia khalatuhu wa khalatu bin Abbas. Dan Saifullah di sini bermaksud Khalid ibn Walid. Dan Maimunah adalah makcik kepada Khalid bin Al-Walid dan makcik kepada Abdullah bin Abbas. Kerana ibu mereka adalah adik-beradik dengan Maimunah isteri Nabi. Fawajada indaha dhabbah, maka beliau telah mendapati di sisi Maimunah terdapatnya dhab, biawak padang pasir mahnuza yang telah dipanggang, yang telah dibarbecue. Qadimat bihi ukhtuha, telah membawa dhab tersebut adik perempuan kepada Maimunah yang bernama Hufaidah binti Harith daripada Najd. Faqaddamatid dhabba li Rasulillah, maka telah dihidangkan dhab kepada Nabi SAW. Dan Nabi mempunyai kebiasaan selalunya, wa kana aqalla ma yuqaddimu yadayhi li ta'amin, dan jarang adanya makanan yang dihidangkan di hadapan Nabi SAW. Wa kana aqal, dan jarang sekali, ma yuqaddimu yadayhi li ta'amin, adanya makanan yang dihidangkan di hadapan Nabi, hatta sehingga yuhaddatha, baginda Nabi SAW diberitahu terlebih dahulu tentang makanan tersebut, wa yusammalah, dan dinamakan makanan itu kepada Nabi. Kebiasaan dia, maka isteri Nabi akan maklumkan, wahai Rasulullah, ini adalah ini, supaya kalaulah Nabi SAW tahu, maka apakah reaksi Nabi, adakah Nabi makan ataupun Nabi SAW tidak makan. Sebab contohnya macam
sesuatu yang daripada zakat, maka Nabi SAW tak makan. Maka sebelum sempat mereka beritahu kepada Nabi ataupun mereka tak beritahu kepada Nabi, fa'ahwa Rasulullah yadah, maka Nabi telah menghulurkan tangan baginda untuk mengambil dhab. Maka telah berkata seorang wanita daripada wanita-wanita al-hudur yang hadir, akhbirna, maklumkanlah kamu Nabi SAW, bima qaddamtunna lah, dengan hidangan apa yang kamu hidangkan untuk Nabi. Kulna, maka para wanita telah berkata, huwa dhab, ianya adalah daging dhab, daging biawak padang pasir, wahai Rasulullah. Farafa'a Rasulullah yadah, maka Nabi mengambil balik tangan baginda. Maka berkata Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, ahramun ad-dhab ya Rasulullah, adakah dhab ini haram wahai Rasulullah? Qala la, maka baginda bersabda tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi, namun ianya tidak ada banyak di negeriku. Fa'ajiduni, maka aku mendapati diriku a'afuhu, tidak menyukainya. Berkata Khalid bin al-Walid, bila dia tengok Nabi tak makan dan dia pun suka, fajtarartuhu, maka aku telah menarik daging dhab, daging biawak padang pasir itu kepadaku, fa'akaltu, lalu aku pun memakannya. Wa Rasulullah SAW yanzur falam yanhani, dan Nabi SAW melihatku, tetapi Nabi SAW tidak melarangku. 5034 baca sanad dia. Maka beliau telah masuk bersama dengan Nabi SAW untuk bertemu dengan Maimunah binti Harith, kata Khalid bin al-Walid. Wahia khalatuh, dan Maimunah ini adalah makcik kepada Khalid ibn al-Walid. Faquddima ila Rasulillah, maka dihidangkan kepada Nabi SAW daging dhab, biawak padang pasir. Ja'at bihi Ummu Hafid, telah membawa daging tersebut Ummu Hafid bintil Haris, yang merupakan adik-beradik kepada isteri Nabi. Min Najd, daripada Najd. Wa kanat tahta rajulin min Bani Ja'far, dan adalah Ummu Hafid adalah isteri kepada seorang lelaki daripada Banu Ja'far, dan adalah Nabi SAW la ya'kulu syai'an, tidak makan sesuatu, hatta ya'lam, sehingga baginda mengetahui terlebih dahulu apakah benda tersebut, kebiasaan dia. Dan ini sunnah, sebelum kita nak makan sesuatu kita tanya dulu, itu sunnah. Nabi SAW tak makan sesuatu kecuali Nabi SAW bertanya dulu. Cumanya ketika itu mungkin kerana Nabi SAW lapar, maka Nabi SAW tak mengambil tahu terlebih dahulu. Sehinggalah para isteri Nabi SAW maklumkan kepada Nabi. Summa dzakara, baca sampai habis. Wa kana fi hajriha, di dalam jagaan Maimunah. 4,000, 5,000, 35 dan 36. Dua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi qala wa hadatsana Abdul Humaydin qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuri an Abi Umammah bin Salim bin Hunayf an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi baiti Maimunah bi dhabbaini mashwiyain. Cuma dalam hadis ini menyebut bahawa dhab ataupun biawak padang pasir yang dihidangkan kepada Nabi adalah 2 ekor. Bimisli hadisi walam yazkur Yazid bin al-Asam an Maimunah. 5036. Ini pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala hadatsana Abdul Malik bin Shu'aib bin al-Laits qala hadatsani Abi an Jaddi qala hadatsani Khalid bin Yazid qala hadatsani Sa'id bin Abi Hilal an Ibn al-Munkadir anna Abu Umamah akhbarah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti Maimunah wa indahu Khalid bin al-Walid lahmi dhabbin fadzakara bimakna hadits az-Zuhri. 5037 baca sanad dia, lebih kurang sama riwayatnya, baca. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala telah berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahdat, telah memberi hadiah khalati, makcikku yang bernama Ummu Hafid, kepada Nabi SAW. Apa yang beliau bagi kepada Nabi? Samnan, mentega, wa aqita, keju, wa udubbah, dan daging biawak padang pasir, daging dhab. Maka Nabi SAW makan daripada keju dan mentega. Wa tarakat dhab, Nabi meninggalkan dhab, biawak padang pasir, takadzura, kerana baginda tidak menyukainya. Wa ukila ala ma'idati Rasulillah, dan telah dimakan di atas hidangan Nabi SAW dhab, walau kana harama, dan kalaulah dhab itu haram,
maka ianya tidak akan pernah dimakan di atas hidangan Nabi SAW. Nescaya Nabi tak izinkan. Menunjukkan dhab itu ianya adalah boleh dimakan, ini adalah halal. Nak tak nak je untuk makan. 5038 baca sanad dia. Maka disebutkan dalam riwayat ini, kami telah dihidangkan waktu kenduri kahwin dengan 13 ekor dhab. Orang dulu mereka hidangkan kenduri kahwin dhab. Mungkin boleh cuba kalaulah ada yang nak buat kenduri kahwin dan sebagainya. Siapa nak kahwin nanti? Siapa nama dia? Nanti buat dhab lain daripada lain. Sebab kalau dah masak maka orang tak kenal pun kan. Tapi sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada kenduri kahwin mereka telah hidangkan dhab. Daripada Yazid bin Asam, beliau telah berkata, da'ana arusun, maka pengantin baru berkahwin telah menjemput kami bil Madinah, di Madinah. Faqarraba ilaina, maka beliau telah menghidangkan kepada kami 13 dhabba, 13 ekor dhab. 13 ekor dhab yang mereka telah hidangkan dalam kenduri kahwin. Fa'akilun, maka ada yang makan, wa tarikun, dan ada yang tak makan. Maka berkata Yazid bin Asam, aku telah menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma minal ghad, keesokan harinya. Fa akhbartu, dan aku telah mengkhabarkan kepadanya. Fa aktsarul qaumu haulah, maka telah ramai orang berhimpun sekelilingnya nak mendengar jawapan, sehingga ada yang berkata, Nabi SAW telah bersabda, la akuluh, aku tidak memakannya, wala anha anhu, dan aku tidak melarang daripadanya, dan aku tidak mengharamkannya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bi sama kultum, alangkah buruknya apa yang kamu katakan, ma bu'itha nabiyullah, tidaklah Nabi Allah SAW diutuskan kecuali untuk menjelaskan muhillah, mana yang halal, wa muharrimah, dan mana yang haram. Inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW, bainama huwa inda Maimunah, ketika baginda di sisi isteri baginda Maimunah, wa indahul Fadl bin Abbas, dan di situ ada juga Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, serta Khalid bin Al-Walid dan seorang wanita lain. Idh qurriba ilaihim khiwan, maka telah didekatkan kepada Nabi SAW khiwan. Khiwan di sini diterjemahkan sebagai hidangan. Kadang-kala khiwan diterjemahkan sebagai meja, namun di sini diterjemahkan sebagai hidangan. Yang mana dalam hidangan tersebut adanya daging. Falamma aradan Nabi, apabila Nabi SAW ingin untuk makan daging tersebut, qalat lahu Maimunah, Maimunah telah berkata kepada Nabi, innahu lahmu dhabbin, sesungguhnya daging itu adalah daging biawak padang pasir. Fakaffa yadah, maka Nabi telah menarik tangan baginda. Wa qala, dan baginda bersabda, hadza lahmun, ianya adalah daging, lam akulhu qattu, aku tidak akan pernah memakannya. Wa qala lahum, dan baginda bersabda kepada mereka, kulu, silakan makan. Fa akala minhul Fadl, maka Fadl bin Abbas makan daging dhab, Khalid bin Al-Walid dan juga seorang wanita lain. Wa qalat Maimunah, dan Maimunah telah berkata, la akulu min syai'in, aku tidak akan makan daripada daging tersebut, daripada sesuatu, kecuali sesuatu yang Nabi SAW makan daripadanya. Maka dia pun tak nak makan sebab Nabi SAW tidak makan. 5039 baca sanad dia. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, telah dibawa kepada Nabi SAW bidhabbin, dengan dhab, biawak padang pasir. Fa'aba, maka baginda enggan, an ya'kula minhu, untuk makan daripadanya. Wa qala, dan baginda bersabda, la adri, aku tidak tahu, la'allahu, berkemungkinan ia, minal qurunil lati musikhat, daripada umat terdahulu yang telah diubah bentuk rupa. Apakah maksud riwayat ini? Maka dalam Sunan Ibnu Majah lebih jelas, Nabi SAW pernah bersabda, inna ummatan min bani Israel musikhat, sesungguhnya satu golongan daripada Bani Israel, Allah telah ubah bentuk, rupa dan tubuh mereka menjadi dawab fil ard, menjadi binatang yang melata di atas muka bumi. Wa inni la adri, dan sesungguhnya aku tidak tahu, la'allaha, berkemungkinan dhab ini adalah daripada umat tersebut. Maka Nabi SAW berkata begitu, namun ini adalah halal sebab Nabi suruh Khalid bin Al-Walid, Fadl bin Abbas untuk makan. Walam yanha, tetapi Nabi SAW tidak melarang. Minta maaf, allati musikhat. 5040 baca sanad dia.
Maka Nabi SAW telah bersabda, maka dari Jabir telah ditanya berkenaan tentang dhab. Maka Jabir berkata, la tat'amuhu, janganlah kamu memakan dhab. La tat'amuhu, janganlah kamu memakannya. Wa qadhirahu, dan Nabi SAW tidak menyukainya. Kata Jabir bin Abdullah, kerana Nabi tak suka maka jangan makan. Tapi Umar bin Khattab dia mempunyai pendapat yang berbeza. Kata Umar bin Khattab, inna Nabi SAW lam yuharrimhu. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah mengharamkannya. Inna Allah Azza wa Jalla yanfa', sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dhab tersebut bermanfaat. Ghaira wahid, untuk lebih daripada seorang. Fa innama ta'amu ammatir ri'a minhu, kerana sesungguhnya dhab adalah makanan kebiasaan pengembala, dan pengembala ni tak kaya, mereka susah, maka kebanyakan mereka makan dhab. Lalu kata Umar bin Khattab, tak ada masalah untuk makan sebab Nabi SAW tidak mengharamkannya. Walau kana indi, dan kalaulah dhab ada di sisiku, ta'imtuhu, kata Umar bin Khattab, aku makan. Maka ada sahabat kata jangan makan sebab Nabi tak suka. Umar bin Khattab kata makan kalaulah itu yang mampu untuk diperolehi. 5041 baca sanad dia. Telah bertanya seorang lelaki, wahai utusan Allah, inna bi ardi mudabbah, sesungguhnya kami berada di tempat yang banyaknya biawak padang pasir, banyaknya dhab di tempat tersebut. Fama ta'muruna, maka apakah Tuhan suruh kami untuk buat? Au fama tuftina, ataupun apakah jawapan Tuhan untuk kami? Qala, maka Nabi bersabda, zukirali, telah disebutkan kepadaku bahawa sesungguhnya ada satu golongan daripada Bani Israel, musikhat, yang telah diubah bentuk rupa mereka. Falam ya'mur, maka baginda tidak ada menyuruh apa-apa. Walam yanha, dan baginda tidak melarang daripada memakannya, kata perawi. Berkata Abu Sa'id, falamma kana ba'da dhalik, maka selepas daripada itu Umar bin Khattab berkata, innallaha la yanfa'u bihi, sesungguhnya Allah memberi manfaat dengan dhab, ghaira wahid, lebih daripada seorang. Wa innahu, dan sesungguhnya dhab ini, la ta'amu ammati hadir ri'a, adalah makanan kebiasaan para pengembala. So mereka susah nak mendapat makanan. Walau kana indi, dan kalaulah dhab ada di sisiku, la ta'imtuhu, pasti aku akan memakannya, kata Umar. Innama afahu, sesungguhnya Nabi SAW tidak menyukainya, kata Umar bin Khattab, tetapi bukanlah bererti ianya adalah haram. 5042 baca sanad dia. Maka seorang Arab Badui telah datang kepada Nabi SAW, faqala, lalu berkata, inni fi ghaitin, ghait bermaksud ard, sesungguhnya aku berada di tempat madabbah yang banyak biawak. Wa innahu ammatu ta'ami ahli, dan sesungguhnya biawak adalah makanan kebiasaan keluargaku. Qala falam yujibhu, berkata perawi, maka Nabi tak menjawab soalan orang tersebut. Maka kami para sahabat berkata kepadanya, awidhu, ulang balik soalan. Fa'awadahu, maka orang Arab Badui ini mengulang balik soalannya. Falam yujibu, kali kedua pun Nabi SAW tak menjawab apa-apa. Sampai 3 kali. Thumma nadahu Rasulullah fi thalithah, kemudian baginda menyeru Arab Badui tersebut pada kali yang ketiga. Baginda bersabda, ya A'rabi, wahai A'rabi, inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah melaknat, au ghadiba, ataupun menjadi murka, ala sibtin, pada satu kabilah daripada kalangan Bani Israel. Famasakhahum, maka Allah telah mengubah rupa dan bentuk mereka, dawaban, menjadi binatang, yadibuna fil ard, yang melata di atas muka bumi. Fala adri, sabda Nabi, aku tidak tahu, la'alla hadza minha, berkemungkinan dhab ini daripadanya. Tapi Nabi taklah kata dengan pasti. Nabi berkata berkemungkinan. Falastu akuluha, maka tidaklah aku memakannya, sabda Nabi, dhab, wala anha, dan aku tidak melarang daripada memakan dhab. Nabi kata kalaulah selera makan, silakan. Tetapi Nabi SAW tidak makan. Riwayat yang seterusnya ada 3 riwayat berkenaan tentang harus memakan belalang. Al-jarad, memakan belalang. Maka boleh untuk memakan belalang.
5043 baca sanad dia. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada awal tajuk, wa ajma'al muslimun, para ulama telah sepakat bahawa harus makan belalang. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad, majoriti para ulama menyebut yahillu, ianya adalah halal, sawaun mata, sama ada belalang tersebut mati, bizakatin, dengan cara sembelih, au bistiyadin, ataupun memburu, ataupun pada waktu itu apa pun cara, maka ianya adalah halal. Tapi tak adalah orang sembelih, selalunya orang pada waktu itu membunuhnya dengan cara yang tersendiri. 5043 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ghazawna, kami telah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'a ghazawat, 7 peperangan, na'kulul jarad, dan kami makan belalang di dalam peperangan. Adakah yang pernah makan? Tak pernah lagi. Saya pernah makan. Maka belalang, makan belalang hukumnya adalah boleh. Kalau kena dengan selera, maka diharuskan, dibolehkan. 5044 dan 5045 kedua-duanya kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala wadathana wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar jami'an an ibn Uyainah an Abi Ya'fur bihadzal isnadi qala Abu Bakar fi riwayati sab'a ghazawat wa qala Ishaq sitta wa qala ibn Abi Umar sitta aw sab'a. 5045. Wa bila qala wadathana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Ibn Abi Adi tahwil. Wa bila qala wadathana Ibn Bashar an Muhammad bin Ja'far kilahuma Syu'bah an Abi Ya'fur bihadzal isnad qala sab'a ghazawat. Bab yang seterusnya berkenaan tentang arnab. Maka apakah hukum makan arnab? Boleh hukumnya. Cuma ni setengah orang dia tak sanggup nak makan sebab comel sangat. Comel sangat. Dulu saya pun pernah bela arnab, tapi kena makan dengan anjing. Anjing makan, dia kekahkan arnab tu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka adakah boleh makan arnab? Boleh. Hukumnya adalah harus. 5046. Wa bila qala wadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata, mararna, kami pernah melalui, nanti datang selepas itu, bimarriz Zahran, marruz Zahran, tempat kabilah Khuza'ah duduk kalau kita baca dalam sirah. Maka kami pernah melalui marruz Zahran, fastanfajna, maka kami telah mengejar seekor arnab. Fasa'au alaih, maka kami telah berlari mengejar arnab tersebut. Falaghabu, maka kata Anas bin Malik, maka kebanyakan para sahabat yang mengejarnya telah merasa letih. Qala, berkata Anas bin Malik, fasa'aitu, tetapi aku terus mengejar arnab tersebut, hatta adraktuha, sehingga aku telah berjaya menangkapnya. Fa'ataitu biha, maka aku telah membawa arnab tersebut kepada Abu Talha. Fadzabahaha, maka Abu Talha, ayah tiri kepada Anas bin Malik, telah menyembelihnya. Faba'atha biwarikiha, maka beliau telah menghantar bahagian belakang. Warik selalunya terjemahnya punggung, maksudnya bahagian belakang. Maka telah dihantar bahagian belakang arnab bersama dengan kedua pahanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu biha Rasulullah, kata Anas, aku pun bawa arnab tadi kepada Nabi, faqabilah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerimanya. 5048 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya bin Sa'id tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Yahya bin Habib qala akhbarana Khalid yani ibn al-Harith kilahuma an Syu'bah bihadzal isnad. Wa fi hadits Yahya biwarikiha au fakhidhaiha. InsyaAllah kita akan sambung balik pada jam, sarapan dah sampai dah? Belum, sarapan belum sampai. Kita sambung balik pada jam 9 suku insyaAllah. Pada jam 9 suku berkenaan tentang tajuk-tajuk yang lain. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada jam 9 suku insyaAllah. Terima kasih kepada yang beri gift. Terima kasih kepada semua. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran.